Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah Anda bahawa suhu bumi semakin meningkat setiap tahun? Fenomena ini dikenali sebagai pemanasan global. Jadi, pada hari ini kami ingin berkongsi tentang Geografi Tingkatan 2, Bab 9 Pemanasan Global. Pemanasan global merupakan satu topik yang sangat penting untuk kita fahami supaya kita dapat menjaga alam sekitar dan masa depan bumi kita. Kami terdiri daripada 3 orang, yaitu Natasha, Maisarah, Ayesha. Dan kami bertiga daripada kelas Tua Harmoni. Tajuk ini mempunyai 4 senarai kandungan, yaitu maksud pemanasan global, faktor pemanasan global, kesan pemanasan global, dan langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Maksud pemanasan global: peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat kesan rumah hijau yang disebabkan oleh penambahan gas seperti karbon dioksida, klorofluorokarbon, dan bahan pencemar lain. Terdapat faktor-faktor pemanasan global. Yang pertama, aktiviti manusia, dan yang kedua, semula jadi. Aktiviti manusia. Yang pertama pertanian, yang kedua penyahutanan, yang ketiga pembakaran terbuka, dan yang keempat pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian. Faktor pemanasan global secara semula jadi. Pertama, letusan gunung berapi. Kedua, penerimaan pancaran matahari yang berlebihan. Ketiga, kebakaran hutan. Kesan-kesan pemanasan global. Yang pertama, peningkatan aras laut. Yang kedua, gangguan cuaca. Yang ketiga, masalah kesehatan. Dan yang keempat, kemerosotan sumber makanan. Terdapat punca dan kesan peningkatan aras laut. Punca yang pertama, pencairan ais di kutub. Punca yang kedua, peningkatan suhu air laut. Kesan yang pertama mengakibatkan banjir besar dan hakisan. Kesan yang kedua, menenggelamkan kawasan daratan. Kesan yang ketiga, memusnahkan harta benda dan mengancam nyawa. Dan kesan yang keempat, menjejaskan sumber bekalan makanan dan air bersih. Kesan pemanasan global yang kedua, yaitu gangguan cuaca. Pertama, mengakibatkan banjir, ribut, ombak besar, dan taufan. Kedua, taburan hujan tidak menentu. Ketiga, kemusnahan flora dan fauna. Keempat, terdapat kawasan yang mengalami kemarau yang terus. Kelima, udara menjadi kering dan jerebu mudah terbentuk. Yang ketiga, masalah kesehatan. Pertama, meningkatkan risiko pelbagai penyakit berkaitan haba seperti katarak dan kanser kulit. Kedua, kehilangan nyawa. Ketiga, gelombang haba berisiko menyebabkan strok haba dan dehidrasi. Kemerosotan sumber makanan. Puncanya, yang pertama, air laut menjadi lebih panas dan mengganggu ekosistem marin. Punca yang kedua, banjir memusnahkan kawasan pertanian. Dan punca yang ketiga, tanah menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian. Langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Pertama, amalkan 5R. 2. Penggunaan tenaga mesra alam. Ketiga, kerjasama antara bangsa. Keempat, pendidikan alam sekitar. Kelima, penguatkuasaan undang-undang. Pertama, amalan 5R. Contohnya, menanam pokok, berkongsi kenderaan, dan mengamalkan kitar semula. Penggunaan tenaga mesra alam. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu perlu diganti dengan tenaga yang mesra alam seperti tenaga surya, angin, dan ombak agar alam sekitar kekal terpelihara. 3. Kerjasama antara bangsa. Melakukan Protokol Kyoto 1997 panel antara kerajaan tentang perubahan cuaca IPCC
Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Alam Sekitar dan Pembangunan UNCED atau Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar boleh diserap di peringkat sekolah dan komuniti. Yang kelima, penguatkuasaan undang-undang. 1. Akta Perlombongan Petroleum 1966. 2. Akta Kerajaan Tempatan 1976. 3. Akta Perhutanan 1884. 4. Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2012. 5. Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2012. Sekian sahaja pembentangan kami tentang bab 9 pemanasan global. Terima kasih kerana sudi mendengar hingga ke akhir. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe supaya lebih ramai tahu tentang pentingnya menjaga bumi kita.